Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Jauh sangat saya minta maaf saudara Abu Nem apa semua yang hadir nampak malam dekat live saya ni, saya tak dapat nak nama sebab jauh sangat. Pemandangannya dari saya hari ni tak dapatlah nak sebut nama satu. Yang kedua, jauh-jauh ni mata pun dah rabun, dah tua saudara. Apa khabar anda semua? Petang-petang ni minum apa? Saat ini saya berada di perkampungan nelayan di Kuala Kemaman. Di Kuala Kemaman. Saya terus terang saya cakapkan, hati saya begitu tersentuh lah melihat bagaimana kehidupan nelayan. Sama-sama dengan saya, ada warganya di sini yang kita akan dengar bercerita tentang keluhan rakyat. Saudara, tolong tengok ni Amirul, nanti jatuh ni, angin tiup kuat ni. Di hadapan saya, saudara, saya tak dapat nak tunjuk. Kalau Mirul boleh tunjuk pemandangan ujung atasnya tu. Saudara, saya sekarang ni nak ambil gambar belakang sikit kalau boleh, Pak Kemin. Kamera tak ada, saudara. Ini tuber marhain, saudara. Ini saudara lihat sendiri. Tu dia, saudara. Kalau saudara lihat, macam mana ni nak nampak ni? Nak tunjuk gambarnya apa semua. Begitu juga pemandangan. Saudara lihatlah sendiri. Kampungnya, saudara, amat menyedihkan, saudara. Saya melihat ini kawasan yang dulu pernah diwakili oleh Menteri Besar. Jangan main-main. Tapi rakyatnya, tapi saya yakinlah hari ini saya hadir. Memang saya hadir semata-mata untuk melihat sejauh mana perkembangan, sejauh mana mereka yang bernama pemimpin menjaga rakyatnya. Ini yang saya dah cakap tentang, saudara. Saya minta maaf lah, saudara. Saya pejuang rakyat. Kalau benda tak betul, saya kata tak betul. Kalau betul, saya katakan betul. Saudara, itu keadaannya yang saya merasakan sewajarnya. Tak nampak apa tulisan apa kawan-kawan kita menulis apa ini. Kalau ada komen-komennya tu kan. Tengoklah kalau ada komen, tak payah. Okey. Ya saudara, ini keadaannya. Kena buka cermata hitam lah, saudara. Apa khabar? Kampung mana ni? Saya, saudara, ini Zulkifli. Saya berada di kampung, apa nama kampung ni? Kampung Kuala Kemaman, saudara. Kuala Kemaman ini kawasan nelayan, saudara. Di sini, berapa ramai nelayan di sini? Madam K, Wan Syahrun, saudara Aisyik. Begitu juga ini saudara Zulkifli tanya kat mana? Saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang. Apa khabar? Cuaca panas lilik. Saya pun terasa panas juga. Yang di sana tu tak dapat keluar dia punya ni. Dia punya tulisan. Salah tekan dapat bawah. Salah tekan. Left right ataupun left or right. Tu dia. Apa khabar Cik Pa, Mak Noh, apa khabar? Salam, selamat petang. Lim Bunceng. Good afternoon. Saya sekarang ni Lim, saya berada di kawasan perkampungan nelayan di kampung Kuala Kemaman. Sebenarnya sebagaimana yang saya katakan, saudara, dulu pernah saya datang tapi saya tak dapat live buat sini. Tapi hari ini memang saya bercita-cita buat apa di Kemaman tu, saudara Makji? Nak tengok sejauh mana bagaimana pimpinan menjaga rakyatnya. Saudara Syukur, saudara Madam K, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Makji. Buat apa? Saya nak tengok. Saya nak melihat apa yang berlaku di sini, saudara. Sebab kadang-kadang mereka bercakap betul ke rakyat susah. Saya nak tengok betul-betul. Saya harap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tengok live saya petang-petang ni. Saya tahu hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri sedang menyantuni Presiden daripada Filipina, Marcos Jr. Saudara. Tetapi lihatlah kehidupan nelayan sini, kehidupan warganya sini. Dah 30-40 tahun dah, saudara. Boleh dapat tengok kat sini. Okey, saya tengok yang ni pula, saudara. Apa khabar, saudara? Saudara Syamsul Anwar. Waalaikumsalam dari Puchong, saudara. Saya mengharapkan teman-teman dapat menghayati sebenarnya kehidupan di sini. Mungkinlah lewat sikit, tak adalah sampai setengah jam. Mungkin saya buat sejam kot. Saudara Abdul Rahman, saya merasakan sudah sampai masanya kita bercakap yang realiti tentang kehidupan rakyat. Saudara Syukur, saudara Zulkifli. Zulkifli minta KWSP. Orang cakap pasal nelayan. Nelayan mana ada KSP, saudara? Yalah, kita melawak-melawak juga, saudara. Sebab petang-petang begini, saya tidak membawa hiburan macam biasa cerita memori. Yang saya bawa hari ini adalah cerita tentang derita rakyat, saudara. Rakyat hidup dalam keadaan. Di sini, saudara, kampung ini, dia saya ingat dalam 2 kilometer ya tak, dengan tempat minyak.
Getih kan? Jauh pun. Jauh. Jauh ya. Lebih kurang 45 minit. 40 minit. Tak jauh juga saudara. Kalau dilihat sebenarnya saudara, di sini adalah boleh dianggapkan sebagai Kuwait of Malaysia. Tempat yang kaya raya berbilion wang negara dihasilkan melalui syarikat Petronas. Tapi apakah warga Petronas, orang Petronas tak lihat kawasan ini? Nelayannya hidup apa semua. Baiklah saudara, saudara Zulkifli. Saudara Syukur Taib apa ni pakai kau ni apa benda lah saudara bercakap. Saya tidak mahu untuk saudara bercakap bahasa yang kasar. Saya harap anda berbicara secara betul terang. Saya juga betul terang dengan anda. Saya bawa terus anda ke Cukai di Terengganu, di Kemaman saudara. Inilah derita cinta kepada Tahir. Saudara Tahir jangan cerita lain lah. Saya tak mau bercakap soal cinta. Saya melihat derita rakyat. Keadaan sini di belakang saya lihatlah sendiri rumah rakyatnya. Dan saya sempat berbual dengan calon yang akan petang-petang cakap politik tak apalah saya petang ni untuk sepanjang bulan musim ni saya berbicara dengan calon yang akan bertanding di kawasan Cukai ni. Dia berjanji dengan saya secara personally. Dia kata kalaulah saya ditakdirkan dapat dia apa kepercayaan rakyat, saya akan memperjuangkan sebab dia adalah anak warisan kampung di sini yang tahu tentang untung nasib rakyat dan dia mahu membawa perubahan di kawasan Cukai ini saudara. Itu janji dia. Sebab itu saya kata saudara, kalau dia menang nanti takdirnya insya-Allah kalau dia menang, dia tak buat kerja, lunyai saya kerjakan saudara. Saudara Atikah kat Selangor teruk macam ni berlambak-lambak. Mai aku nak bawa. Tak apa saudara Atikah. Saya nanti pergi, tak ada masalah. Di Selangor tu dekat mana saudara? Sayang Dayang Selha, apa khabar? Ini. Nah, kita bercakap betul terang saudara. Jangan kita maki hamun orang. Baik saudara, bersama-sama dengan saya adalah antara penghuni ataupun yang tinggal sini lebih 40 tahun ya. Iaitu saudara Pak Yus. Pak Yus saudara. Pak Yus ni orangnya masih kacak lagi dan beliau merupakan sebagai boleh pegang ni mic ni, cakap dekat mic tu. Wah, sedap juga ni. Sekali awak jadi orang besar dah. Saudara Atikah ni. Ada Kelang. Okey, jom kita pergi kat Kelang ni. Jangan risau. Di Kelang tu jangan bawa saya kampung Jalan Semi di kampung Simi kampung Jalan Sami apa. Itu tak boleh lah saudara. Saudara Pok Berangkuk sembang kali terpulang lah. Saudara Tuan Syed kata Walanong ni terpulanglah ke anda. Saya bebaskan anda nak cakap apa pun. Memang sekarang ni musim orang. Cuma saya harap satu saja. Jujurlah bila anda memberi komen. Saya jujur dengan anda. Saya membawa penglihatan anda terus ke sini. Okey. Pak Yus, apa ceritanya? Berapa lama Pak Yus jadi nelayan di sini Pak Yus? Nelayan dari kecil lagi. Dari budak lagi. Dari budak lagi? Umur belasang. Oh, belasang tahun? Kerja nelayan semua sering. Ya. Kerja lain. Apa ikan yang selalu naik sini Pak Yung? Tu sekarang ni kembung apa campur-campur gitu. Ikan kembung ya. Kembung fisi gitu Sulo. Pak Yung berapa orang ada anak Pak Yung? Ada 5 orang anak. 5 orang anak. Semua nelayan ke atau semua dah kerja? Kerja belaka. Ada di mana dia orang? Ada duduk sini seorang perempuan. Ya. Ada duduk Pasir Bina seorang. Ya. Taman Baja seorang. Ya. Rumah Murah seorang. Ya. Binjai seorang. Binjai. Anak-anak lelaki perempuan? Lelaki 2, perempuan 3. Perempuan 3. Saban hari saya selalu bercakapkan saudara anak-anak seharusnya. Ya, saudara Zul Zemi, Kampung Geliga, Kemaman ke tu? Bukan, di Kampung Kuala Kemaman. Kuala Kemaman, saudara Zul Zemi. Saya nyatakan bahawa dia selalu sebagai anak. Begitulah susahnya bapa jadi nelayan. 40 tahun tak? Dari kecil susahnya bermain dengan ombak. Saya insya-Allah 2 hari lagi saya akan berada di seberang Takir. Nak tengok juga nelayan di seberang Takir bagaimana penghidupan mereka mencari rezeki yang halal. Bukan rezeki main cepuk-cepuk, main sauk sana, main sauk sini tak. Ini saya tak setuju untuk nak mengata orang tidak. Saya cerita yang benar saja. Ya, Dayang Selha, bagi saya inilah keadaannya. Saudara nama Nasruddin Nisha. Dongon hadir boh. Okey, daripada Dongon saudara. Terima kasih saudara Makji. Apa masalah di situ? Di sini saudara sebenarnya yang saya selalu katakan, ini adalah kampung perkampungan nelayan. Kampung di sini adalah tanahnya dianggap setinggan. Memang saya cukup marah saudara. Saya kalau saudara Muhammad Harmi, nelayan sana pakai bot jenis yang macam mana tu? Boleh ke saya ada bot jenis moden sebaliknya? Sebab itu saya katakan, sewajarnya ada tak persatuan nelayan sini? Ada. Sepatutnya persatuan nelayan wujudkan perikanan yang moden, adakah kapal yang boleh berlayar tengah laut. Depan saya laut luas terbentang. Samudra, sejauh mana mata memandang.
Angin yang bertiup cukup nyaman. Tetapi bila sampai musim monsun, semua naik ke darat. Sebab tak ada alat perikanan yang moden. Sepatutnya ada kapal pergi laut dalam. Tak? Cari ikan. Ya, betul. Berapa lama kalau selalunya kalau musim monsun di sini? 3 bulan. 3 bulan saya tak ke laut. Bayangkanlah saya 3 bulan tanpa ada pendapatan, kehidupan, hujannya. Dan kawasan ini saya kalau air pasang, bila musim tengkujuh, air pasang naik sini dah. Rumah semua banjir. Telang. Itu keadaan. Ini Dalam rumah pada pinggang. saudara, saya bukan saya berbicara apa ini omong kosong saya. Saya Tahir, Selamat Yusof, Waalaikumsalam, selamat petang. Cuaca di Kuala Pilah panas. Di Kuala Pilah panas, di sini lagi panas menyerap saya. Saya melihat bagaimana warga bangsa kita kadang-kadang dinafikan kehidupan mereka, dibiar jadi nelayan selama 40 tahun. Dan saya yakin saya, sebab saya tahu calon yang akan bertanding di sini lah kawan saya. Sebab saya datang, saya cakap saya nak turun ke sini, nak tengok macam mana. Dia kata datanglah, tengoklah kehidupan sini. Saya akan pastikan bahawa perjuangan rakyat di sini akan saya lakukan. Itu janji dia pada saya, saudara. Saudara Ilyas Muhammad, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Si Cantik Nora. Nak datang kampung kita, datanglah seberang Takir. InsyaAllah saya akan sampai Si Cantik Nora. Saudara ini, saudara Makji, dia kata kapal besar mana boleh masuk laut bila monsun. Saudara, kalau dengan kapal monsun pun boleh, tak ada masalah, saudara. Tengoklah macam mana pelaut yang berada di laut dalam tu. Itu yang maksud saya. Usahakan. Di keadaan sekarang ni dalam suasana yang tak menentu, saudara. So, jadi, okey, berapa pendapatan sebulan? Saya cakap Terengganu, saudara. Sebulan. Berapa? Pendapatan sebulan nelayan ni tak tentu. Ya. Tak tentu. Kalau nak kata ini hari balik boleh RM10 seorang. 10? Kadang-kadang tak boleh lah. Satu time pun tak boleh. Ada. Nelayan. Kena seminggu tak boleh selesai. Sebab kita nelayan ni, seolah-olah kita pergi cari benda yang hilang. Ya. Saudara, kata saudara awang, dia kata nelayan di sini seolah-olah mencari benda yang hilang. Memanglah saudara pergi ke laut belum tahu lagi. Bila balik ke darat tu baru dapat tahu tangkapannya, hasilnya. Ya. Berapa boleh dapat? RM10 belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Ada kalanya kosong. Saya dapat menyelamai perasaan mereka, saudara, sebab saya juga lahir di kampung nelayan. Walaupun kampung saya tu bukanlah laut luas macam di Terengganu ni, saudara. Tapi kampung saya tu Sungai Dinding, dekat dengan Pulau Pangkor, lautnya tenang. Saudara Jen Nazrin, salam hadir dari Bandar Baharu Kedah. Saudara Datuk Anwar, apa khabar, Tok? Moga Tok sihat. Jadi, saudara Syirban, Allah, jatuh semua, saudara. Angin bertiup. Itulah kadang-kadang ni, saudara. Bila angin bertiup, jatuh semuanya. Segala-galanya jatuh. Itu, saudara, Etika datanglah tengok nasib nelayan. InsyaAllah saya akan hadir, saudara. Bila sekali angin kuat bertiup, saudara, jatuh habis saya punya kamera saya tak pegang. Maklum sajalah, saya kata saya bukan pakai gunakan kamera, saudara. Ni salah tu. Itu gambar sebelah sana. Gambar mana? Terbalik. Ni tekan ni. Aduh. Admin pun kadang-kadang tak nampak, dia tak tahu. Peganglah tu supaya jangan jatuh. Saya tahu saya adalah YouTuber yang marhain secara sifatnya. Sebab itu saya dapat menyelamai, saudara. Saudara Edi Tahir, ikan kelah ada ke? Tak ada mana ikan kelah pergi Pahang, saudara. Saudara Wan M. Bakri, apa khabar? Saudara, dia kata rakyatlah nadi kepada pembangunan negara, mesti disantuni. Saya setuju dengan pandangan Wan M. Bakri. Saudara Samsul Anwar. Alamak, Rak pengiring ya. Ya, saya bersama dengan Rak, Raja Anwar Adnan. Saya nak dengar pula pandangan Raja Anwar. Sila Raja, cakap sikit Raja. Saya baca satu komen boleh? Boleh. Sila. Daripada Mawar Indah, dia kata, salam Datuk. Selamat datang ke Terengganu. Ya. Alamak. Dah naik pula. Mana nak cari? Bagus tulisan dia tu. Okey. Selamat datang ke Terengganu. Meninjau kehidupan sebenar nelayan-nelayan di kampung yang hidup di dalam serba kekurangan. Ya. Terutamanya di musim tengkujuh. Ya. Yang peliknya harga ikan sangat mahal. Contoh ikan kembung RM22 sekilo. Ya. Itu cuba Datuk ataupun Ya. boleh ulaskan. Betul. Ya. Harga dekat luar bukan mahal. Berapa harga yang kalau tolak kat sini? Tengok atas kos buka, batu, Barang Tak, tali. saya ingat
saya bukan nelayan jual tak RM20 dah, peraih tu. Pasal Yang untungnya peraih. Saya tersentuh bila Raja Anwar menyatakan pandangan tu. Memang betul lah bahawa rakyat kadang-kadang dinafikan kehidupan yang selesa. Kita negara merdeka, kita mewarisi kemerdekaan. Saya sebab itu setiap petang, kalau saya lihat waktu petang santai-santai kita berbicara macam mana buah-buahan pemahal, temikai harga sebutir sampai RM20. Sedangkan kalau pergi beli kat ladang, baru RM1 saja. Yang untungnya orang tengah, saudara. Inilah mereka peraih ini. They are the parasite. Mereka inilah parasit rakyat yang menghirup nadi kehidupan rakyat. Dan mereka juga mengambil ikan. Selalu tolak berapa dah ikan kembung? Selalu, wang? 18. Tolak-tolak, harga tolak. Ya. Sini yang popular ikan air dah. Ikan air dah, ikan rongkol. Ikan kembung lah. Ikan kembung, ikan kembung. Kembung selayang. Ikan tongkol. Dan itu keadaannya, saudara. Saya bercakap terus terang di sini, saudara. Kalau mengikut kata Pak Yus tadi, dia kata kadang-kadang tak ada dapat pun. Tak ada hasilnya pun, saudara. Macam abang kita sebut. Ya. Dengar macam mahal tapi kos pukat dia, kos Pukatnya. baku semua kos dah makin Itu yang meningkat. jadi Nampak macam ada untung tapi Betul. sebenarnya tak berbala ya. Ya. Dia keringat lagi tak kira tu. Peluh yang mengalir tu. Bagi saya bukan peluh yang mengalir. Harapan yang mengalir itu tidak disantuni. Itu yang saya katakan, saudara. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sihat, saudara Wan Mualimi, jangan lupa Kuala Berang. Sekayu Comel, Zamang Berzamang. Itu cerita lagu Salim, saudara. Saya bukan nak nyanyi. Saya nak bercerita tentang derita rakyat. Saudara. Itulah keadaannya, saudara. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan rakyat. Saya bawa terus terang saya di sini. Jadi, bicara saya bukanlah bicara yang orang kata buat-buat. Ataupun saya mengata sesuatu benda yang tidak ada. Saya tidak pick up from the sky. Saya tidak mengambil daripada langit. Cerita saya adalah reality. Saya membawa ni. Sihat, saudara Datuk Anwar. Terima kasih. InsyaAllah Datuk Anwar jumpa Jumaat. Di mana tu? Di Terengganu. Jumpa Jumaat di Terengganu, insyaAllah. Rak, jangan tangkap ikan pula ni. Cukuplah tangkap ikan di Selangor je. Ini pandangan kawan-kawan kita ni, Rak. Kacau orang lain cari makan pula. Dia kacau orang lain cari makan. Sebab saudara Rak ni, bila dia tengok laut, dia menggeletik dia punya kakinya nak ke laut. Baru tak boleh, Rak. Raja Anwar Adnan ni, dia bukan boleh tengok laut. Dia tengok laut, dia tinggal ikan. Okey, Raja. Bagi komen, saudara. Itulah beliau bersebut tadi. Abang Yus sebut tadi kalau musim tengkujuh tu air naik sampai rumah ni. Ya. Ini sejak bila berlaku dia ni dah? Sejak tak boleh kata sejak awal lagi. Sampai daripada turun-temurun awal lagi. Sejak awal lah bila air tengkujuh tu mesti sampai sebab tengok kalau tengok rumah kat belakang ni kan tinggi ni tapi air boleh naik sampai ke lantai. Betul. Ke lantai, atas pun dah lantai. Betul. Jadi dalam rumah tu apa? pinggang. Sampai pinggang lagi. Aduh. Sampai ke pinggang. Habis. Itu yang kita rasa macam apa yang Datuk boleh cakap ataupun yang apa yang hasrat di hati kalau bila berlaku banjir macam tu pada penduduk di sini, saya nak tahu. Hasrat tu maknanya nak kalau boleh yang berhormat tu banner yang baru lah. Untuk penduduk Setinggang. Harapannya supaya pendapatan lain lah baru. Pendapatan lain. Dia katakan harapan setinggi gunung. Kalau boleh nak pindah jugalah dah. Tinggi jugalah. Pindah pun macam tu. Tambung ni balik Tambung balik. Macam belakang tu. Ataupun tambak sikit kan. Sampai ke jalan. Tambak pun tak ada apa mana sebab air masuk ke belakang ni. Okey. Macam tu. Kalau boleh kita nak macam rumah contoh macam buat rumah flat ke, rumah teres ke. Ya. Kurang-kurangnya tambung biar tinggi tu. Walaupun kerja tetap nelayan, tapi ada pentempatan. Nelayan tidak akan dipisahkan dengan laut. Macam raja lah. Raja tengok laut aja menggeletik kaki. Cuma tak bawa pukat je dia. Ada bawa. Ada bawa juga. Dia tahu datang ke Terengganu. Ya, jadi mereka kalau boleh tidak mau berpindah dari sini. Tradisi dah 40 tahun dah. Yus. Awang berapa tahun dari sini? Lebih kurang 40 tahun. 40 tahun saya jadi nelayan. Susahlah kata. Tempat jatuh lagi dikenang dah. Ini kan tempat cari rezeki, anak beranak dan sebagainya, Wang. Dah, itu keadaannya. Jadi saya merasakan
bahawa sudah sampai masanya satu revolusi pertanian dilakukan. Sebab itu apa yang cuba dilakukan oleh Amat Perdana Menteri, saya tengok, saya hayati ucapannya. Beliau sedang berusaha untuk melakukan revolusi pertanian supaya masyarakat sawah, padi, pekebun-pekebun dan nelayan akan ditangani. Sebab inilah core kehidupan warga kita. Itu keadaannya secara Ayub Tasik sini. Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat. Sila dengarlah saudara dalam Yusuf. Madi nak jatuh kat Noah. Itu soal jatuh bantah mereka lah. Saya tak ambil tahu lah itu. Yang saya cerita bagaimana warga bangsa kita yang mewarisi kemerdekaan. Kemana mereka? Apakah mau dibiar begini? Ini keadaannya. Sebab saya dah cakap tadi, saya berjumpa dengan calon. Kali ini kena buat berapa puluh tahun seolah mereka kehidupan dinafikan. Saya setara apabila bercakap soal setinggan ni, saya cepat marah. Kerana saya katakan bahawa tak sepatutnya warga kita menjadi bergelar setinggan. Sebab kita lah warga warisan merdeka. Sewajarnya kita menangani kemerdekaan ini dan rakyat masuk senang lenang sepatutnya. Tapi yang senangnya orang atasan, rakyat terbiar. Itu keadaannya saudara. Saudara Aidi Tahir dia kata air nak sampai ke pinggang bahaya, tapi kalau masuk air lagi bahaya. Itu keadaan saudara. Dalam keadaan saya buat live sini, ada teman-teman yang hadir. Apa khabar tuan? Dia sama dengan saya. Kadang-kadang saya kita berbicara soal kehidupan. Khabar tuan? Sihat tuan? Kita berbicara soal nelayan, kehidupan mereka, bagaimana. Dan saya bawa terus terang saya bersama dengan Cik Ayus ni. 40 tahun tak? Awang berapa tahun? 40 tahun. Sama lebih kurang. Pendapatan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sepatutnya dibangunkan kawasan ini, saudara. Inilah kawasan yang menjadi tempat asal. Jadi ada kalanya saya kecewa juga, saudara, melihat bagaimana penafian dilakukan terhadap warga kita, saudara. Saudara, Puan Syarifah Habibah, apa khabar Puan Syarifah? Tanak Dusun, terima kasih hadir. Saudara Abang Tenang, Hantap, terima kasih lah. Saudara Hantu Paku. Nama macam-macam lah Raja. Raja, nak sambung lagi? Tak berteruskan lah. Tengoklah. Sekarang boleh kita minta tuan rumah ni bagi suarakan apa luahan yang rasa dia tersirat dalam hati lah. Yalah, sebab saudara Yusof dia kata kena jumpa PM buat aduan sendiri. Saya bukan aja PM akan ada dengar ni. Saya tahu dia akan dengar kita punya live ni. Cerita. Biar PM kita dengar. Bukan PM. Sila. Jangan takut. Masalah saya kadang-kadang warga kita ni bila bercakap orang besar-besar, menteri besar, takut nak bercakap. Kalau saya lah, saya nak ajar. Cakap terus terang, kami nak ni, kami nak itu. Ya? Sila bang. Yalah, kalau boleh, kami penduduk Kuala Pamah ni. Ya. Sebenarnya majoritinya nelayan. Nelayan, okey. Kalau boleh kita tak nak pindah daripada tempat asal kita. Ya. Cuma kita nak naikkan rumah. Kalau contoh macam rumah setinggan ni kita tak mau. Tak maulah setinggan dah. Kita mau rumah teres ke, rumah flat ke, kurang-kurang. Sebab setiap kali musim tengkujuh, setiap kali banjir, mesti kampung kita ni naik air. Ya. Jadi suasana tu jadi anak-anak masa kecil tu jadi susah. Ya. Ada boleh kongsi pengalaman kesusahan yang pernah. Apa kesusahan yang awang rasa di sini? Kesusahan di sini mana musim tengkujuh tu kita nak berpindah kadang-kadang dia orang buat tak tahu yang mana ambil ambil utang. Tak, maknanya yang bertanggungjawab tu dia ambil Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Bukan saya nak memburukkan lah. Tak apa, nak cerita betul terang. Memburukkan. Tapi awang, saya cakap, sekarang ni, musim sekarang ni, cerita terus terang. Supaya wakil kita yang baru dapat buat kerja. Memburukkan mana-mana pihak. Ya. Maknanya, saya duduk di sini lebih kurang 40 tahun, tak boleh lawan dengan UMNO. Ya. Mana UMNO banyak menolong saya. Banyak menolong. Banyak menolong saya. Contoh dia, contoh maknanya saya nak beki rumah ke apa ke, ada bantuan. Ada bantuan. Sekurang-kurangnya rumah saya. Ya. Ini rumah saya. Oh, cantik dah rumah bang. Saya buat minta bantuan 1 sen pun daripada kerajaan yang sekarang ni. Tak ada. Saudara, itu gambarannya saudara bahawa walaupun tanpa pada kerajaan pun ada bantuan. Itu yang kita harapkan. Pemimpin sepatutnya turunlah. Santuni rakyat. Jadi kalau tak
Saya melihat kalau 3 bulan tak ada pendapatan, bayangkanlah saya. Kalau di kampung saya, Wang, Pak Yus, kampung saya lah, kita panggil kalau 3 bulan tu, kita panggil angin pajak gadai. Sebab waktu telah isi-isi, dia pergi gadai dia punya. Dia panggil angin pajak gadai. Sedih Itu kampung sedih. Saya cukup faham nelayan ni. Sebab itu 2-3 minggu dulu saya pernah datang sini, saya bercakap dengan calon, saya kata kalau takdirnya dapat je calon, saya nak turun di sini, saya nak dengar sendiri apa masalah dia orang. Supaya nak saya wawarkan biar satu dunia tengok, saudara. Ini adalah Kuwait of Malaysia. Jangan main-main. Tempat di sini lahirnya kekayaan negara, bukan sikit-sikit. Menara KLCC tu. Menara KLCC itu hasilnya daripada sini, dari bumi ini. Tapi rakyat di sini bagaimana? Ini yang saya nak cuba bawakan. Bukanlah kita nak suruh orang beramuk ke tidak, tapi memberi kesedaran pada mereka yang bernama pemimpin. Nak jadi pemimpin, biar jadi pemimpin. Kalau tidak, biar kita yang pimpin. Suruh Aiwang pimpin, Abang Yus pimpin, tarik dia kat pukat, tengah laut. Jadi tukun lah pula. Saya apa ini, pandangan pada kawan-kawan kita ni. Saudara Wan Mualim, Datuk Razif nak buat penempatan nelayan moden di Terengganu. Itulah cerita bekas MB Terengganu dari UMNO. Ya, Saudara Wan Mualim. Saya akan ke sana. Saya nak jumpa. Tapi hari ni, Raja. Hari ni bosku bicara lagi ya. Saya dengan Raja ni lain tak ada, dia mesti cerita bosku. Tapi dia lepas cerita. Zeti dah habis MC dah. MC lagi? Tak, kata dah boleh datang dah. Dah boleh datang, tak ada MC lagi dah. MC dia dah lepas dah. Cuma saya baca tadi tu, apa ini, Jasmine Low tu rupanya partner kepada Hakim pula 15 tahun, 10 tahun dulu. Pula dah, saya kata. Jadi tak selesai lagi lah. Tapi saya baca komen sana. Sila Raja. Suka topik. Ya, tak apa. Sekarang seronok sembang-sembang petang. Okey, daripada Cikgu Nosari kata, seharusnya sudah sampai masanya kerajaan yang mentadbir dahulukan masalah nelayan, petani, peladang dan pelbagai sektor yang mahukan kemajuan dan kemakmuran. Kerana kerana petani dan peladang peroka nelayan ini adalah patut didahulukan. Itulah yang memerlukan kemakmuran, yang mereka ni lah yang sebenarnya sumber yang membawa kemakmuran negara ini. Ya. Itulah pandangan daripada cikgu itulah. Okey. Terima kasih saudara Raja, dia baca komen masuk dalam live dia saudara. Seronok juga sembang ni. Saudara Raja jugalah cuba. Pertumbuhan negara kita ni berasal daripada asasnya daripada sumber. Daripada kita marahin kita sebenarnya yang menjayakan apa kalau kita tengok mana. Salah satu live kita ni ada 2.1 ribu yang akan menonton anda. Ya, saudara. 2.1k ya. Di atas tu. Mata yang memandang, kata Tok Johari. Kalau Tok Johari kat sini tobat dia maki semua orang rasanya dah. Sebab dia melihat bagaimana kemiskinan rakyat. Saya tidak dapat berkompromi lah. Kalau pemimpin bercakap soal perjuangan tapi akhirnya rakyat terbiar. Itu saya tak boleh kompromi. Tapi bagaimana macam kata Awang, dia kata paling tidak pun, dia kata minta bantuan dari kerajaan yang ada, tak bagi. Tapi adalah pemimpin UMNO ni datang turun juga. Ada. Saya yakin mungkinlah. Jadi sebab tu saya kata calon yang ada ni adalah berhati mulia saudara. Saudara Mak Isa kata, saya darab perkena nasi dagang Terengganu, mesti best. Bagi saya, Saudara Rahman Arazain, saudara Dalan Yusof, buat perhimpunan, kumpulkan semua, buat perjumpaan pada PMS sendiri. Pasti dia akan bertindak. Saya yakin gitu. Dan saya juga merasakan sudah sampainya pemimpin Persatuan Nelayan mengantar memorandum. Tapi mesti ada dia punya bukti nyata. Bukan hanya bercakap. Jadi pemimpin nak tahu macam mana. Dan kita tak boleh nak salahkan pemimpin juga. Mereka ada di Kuala Lumpur. Tak nampak. Ya, sila je. Dia pasti ada jentera dia. Itulah contohnya, saya nak tanya, contohnya zaman Datuk Najib dulu kan, dia ada bantuan enjin, bot ke. Ya. Betul ke? Ada berlaku kan benda tu? Dan selepas tu macam mana? Sekarang ni. Masuk dia zaman Najib, Datuk Najib. Maksudnya zaman BN kata banyak bantuan. Bantuan zaman BN dulu, bantuan selain daripada repair rumah ni apa semua, apa lagi bentuk bantuan yang dapat? Dia, untuk kawasan nelayan ni kebanyakan kita kalau boleh untuk keperluan nelayan. Contoh pukat, tali. Pukat tu berapa lama boleh tahan satu pukat tu?
Tak tentu. Kadang-kadang kita pergi ni hari, besok kadang-kadang dah habis lah. Pasal unjang tu kadang-kadang kena unjang. Kena Karang, betul karang, lah. tukun. Kos ukat tu biasanya kalau dalam setahun ke ataupun dalam 6 bulan tu berapa banyak belanja? Lebih kurang 3-4 ribu lah. Bukan sikit-sikit. Itu dah tak sampai 1 tahun tu. Jadi ada bantuan daripada kerajaan sekarang ni tak? Sekarang ni tak ada. Tak ada. Sekarang ni tak ada. Sebab itu Saudara Lim dia kata ubahlah sebelum anda diubahkan. Saya merasakan bahawa dalam kehidupan saya bersyukur pada Allah SWT, saya ada ruang. Walaupun saya tak jadi menulis sebagai wartawan, tapi masih ada lagi ruang untuk saya berbicara dengan teman-teman, berbicara dengan pendengar, dengan pelayar. Bagaimana kita dapat menyantuni masalah rakyat. Saya bersyukur. Setengah orang pun tak tahu. Pemimpin perdana mereka tak tahu saja. Let's be very frank lah. Kadang-kadang jentera tu menipu tengah jalan je. Jumpa bos. Yes bos. Okey bos. Itu saya marah tu. Bila wakil rakyat tu tanya macam mana keadaan? Oh bagus. Macam mana perkampungan kampung nelayan ni kampung apa? Kampung ni? Kampung Kuala Kemaman. Okey, comel. Datang kat rumah tengok berselerak ni. Ya, bagi saya kadang-kadang mereka tidak jujur. Sebab itu saya katakan pemimpin harus jujur. Dan orang keliling juga perlu jujur. Jangan memikirkan perut sendiri. Jangan fikir tembuluk sendiri saja. Saya marah betul saya. Tapi jaranglah saya nak cakap pelik-pelik ni. Saudara tempat macam ni baru jadi ya. Ya, Saudara Syahrudin Ardi dia kata ganu ubah saudara dalam keadaan begini. Kalau tak ubah kita ubah. Sebelum kita diubahkan ke liang lahat saudara. Hidup ni agak bercakap pompang. Aku nak jadi gitu, aku nak jadi gini, tapi tak sampai ke mana pun. Sejarah kampung ni tahun berapa mula-mula asalnya? Sejarahnya. Tahu mula-mula jadi orang. Kita tak ada lagi. Kampungnya ada dah. Sejak Azali. Kita tak ada dah kampung dah. Retinnya zaman Jepun dulu pun ada dah. Saya jangan lupa saya. Jepun mendarat di Terengganu saya. Jam gamaknya di depan kita ni Laut Cina Selatan. Mungkin Jepun datang. Kat ni kubur. Kat ni. Kubur ni kubur lama. Kita dah nak kubur ni. Ya, itu keadaannya saudara. Minyak bot dapat subsidi tak? Ni saudara Abdul Hamid tanya. Minyak bot dapat subsidi tak? Dapat. Dapat Dapat. Persatuan Nelayan bagi tak? Ya. Alhamdulillah, syukur saudara. Ada minyak bot dapat subsidi dari Persatuan Nelayan. Ada koperasinya. Saudara boleh tanya saudara. Saya terus terang. Takkan saya nak tanya seorang aja. Kalau saya tanya memang dengan emosi saudara. Saya tengah marah ni saudara. Tengok keadaan begini. Tak sepatutnya kehidupan warga kita, lebih-lebih lagi bangsa saya, bangsa yang merdeka. Saya tak boleh nak tanya, saya emosi. Betul lah. Saya tengok keadaan macam ni. Pak Yus, sekarang berapa umur Pak Yus? 68. 68 masih lagi nelayan kan? Ya. Masih lagi ke laut dah? Kan dah lah. Dah Tahun ni tak pergi lagi. Tahun ni tak pergi lagi dah. Tahulah, uzur sikit lah kesihatan, masalah kesihatan. Tengoklah, dah umur 68 masih lagi... Tak pencen-pencen. Orang tak nampak kan? Betul. Ya. Berapa puluh tahun Sekarang keperitan. pasal dia main book paper kita doktor book paper ni kuat sikit kita tak boleh tahan. Kenapa? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Dah tua. Hentakkan dia? Ya. Book fiber. Kita kalau cakap apa kita tak faham. Orang yang... orang yang... Bomo tak boleh main. tak boleh macam tu Dia mesti bot kayu. Tak dia dulu mana buk besar. Bot besar. Buk Okey. pakai enjin dalam. Ya. Dia kurang-kurangnya mesti 150 punya. Tak dia buk mana ini dalam. Ya. Dia dalam. Tapi sekarang ni di kawasan Kuala Kemaman ni Tak ada banyak dah. kan tak ada dah yang Dia main yang paper buk pula. tu dia pakai fiber. Fiber dah. Fiber pakai enjin sakut. Ini sakut. So Azlin Abdullah. Tak tahan ombak dia. Tak tahan bak kuat kan. Okey. Setara inilah saya kata, saya meminjam sebaris sajak JML Aziz dari sebelah Takir. Dia kata, aku nelayan yang bermain dengan ombak samudra dengan berbekalkan sampan kolek. Itulah warga kita saudara. Sampan kolek, sampan kecil. Macam mana nak cari penghidupan? Saya akhirnya ialah Allahyarham JML Aziz tu seorang pejuang, pujangga ya saudara, dia mempeluangkan soal nelayan. Kita dia duduk di Kuala Lumpur ni makan ikan sedap-sedap. Yang mencari dia orang. Kerja. Betul. Saudara Pak Tam dia kata demi pangkat habuan sanggup bersekongkol dengan penyakau. Terpulanglah saudara nak kata apa pun katalah Pak Tam. Saya benarlah apa yang patut pun sebab saya melihat sebenarnya saudara. Saya rasalah kadang-kadang anda tidak dapat menyelami hati apa yang ada di hati saya.
anda tidak dapat menyelami apa yang ada dalam akal fikir saya. Akal fikir saya merasakan tidak ada logikanya dalam keadaan negara kita yang membangun. Macam saya katakan sekarang ni, kenapa saya datang ke Kuala Kemaman? Kenapa saya datang ke Cukai ini? Inilah tempat Kuwait of Malaysia. Inilah tempat negara menjana kekayaan. Macam kata Raja lah. Twin Tower. Bayangkanlah berbilion wang. Tapi rakyatnya macam mana? Warganya. Lintas depan mata je kan. Dia tengok je lah. Dia tengok sajalah. Naik helikopter, naik kapal terbang, Lepas tu sekarang ni katanya nak buat lagi, sudah ada pula Tokyo Judi dapat tanah pula lagi. Aduh, hai keadaannya. Itu keadaan saya, tapi tak apalah, yang itu kita tak mau cakap lah. Tetapi bagi saya melihat sudah sampai masanya. Warga nelayan ini diperjuangkan untuk nasib mereka. Saya amat bersimpati lah Pak Yus. Saya sedih tengok Pak Yus. Saya tak ada, kalau saya ada rezeki, saya dah tolong Pak Yus. Awang. Ya. Hamba tak ada apa pun nak bercerita, semua boleh cerita je. Tapi tumpang cerita bolehlah teman-teman dapat tahu. Saudara Samsul Anwar kata, beza ikan Laut Cina Selatan dengan Laut Selat Melaka ada tak? Cerita apa abang nelayan? Apa bezanya ikan Laut Cina Selatan dengan Laut Selat Melaka? Dia keadaan tanah. 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 Kalau di Selat Melaka ni mungkin di tanah selok. Ya. Laut Cina Selatan ni mungkin pasir. Pasir, ya. Perbezaan dia lain lah. Ya, sebab kata orang ikannya tawar sikit dah. Ya, sebab di Laut Selat Melaka tu dia banyak ke karang. Sebab dia berhadapan dengan Indonesia apa semua. Yang ini laut lepas dah sampai ke lautan Atlantik, Pasifik apa semua lepas. Saudara, jadi ikan-ikan itu bebas dan dia tidak makan banyak ke karang. Tapi dah kalau laut datang daripada macam Kuala Selangor aja. Selera main raja ni. Dia laut maksud dia juga sebab dia tanah tu, dia ada hidupan dalam laut tu. Ya. Jadi ikan tu makan. Dia suka, setengah ikan suka benda tu, dia pergi ke sana lah. Ya. Dia tengok dia punya plankton dia, ikan kat sini lain lah. Ya. Tapi sebenarnya saya cakap sikit boleh? Boleh. Saya nampak apa yang dituntut, yang mahukan oleh mereka pada layar sini, benda yang asas saja. Tak lebih-lebih. Kalau di Felda sana, disediakan rumah, bagi tanah. Betul. Di sini apa bezanya juga? Betul. Mereka ni juga adalah macam gunakan tulang pakat juga. Ya. Jadi mereka juga minta benda yang sama. Aku juga manusia di bumi merdeka. Kan kalau di Felda dia boleh disediakan perumahan tanah diorang dan akhirnya kita tengok diorang bolehlah hidup. Rumah batu Ya. Sekurang-kurangnya harga rumah tu naik nilai. Adalah sikit pelaburan untuk diorang. Ada kan. Macam ni kalau nak jual rumah katalah pindah, siapa nak beli juga sebab kawasan banjir. Siapa setinggan kan. Jadi ni adalah orang nak tapi nilainya taklah tinggi kan. Jadi kena lakukanlah benda asas basic je untuk orang kita, orang Melayu kita, pengundi juga, rakyat Malaysia kan. Ya, saudara Raja Anwar dia kata sewajarnya ada jugalah dipikirkan bagaimana. Sebenarnya saya dah bercakap dengan Datuk Razif. Saya ingat dalam sebulan dulu dia kata memang dia dah berusaha untuk mewujudkan Felda nelayan. Tapi iyalah sebab dia pemangkang, kita sekarang ni pemangkang tak dapat laksanakan. Itu saya akan berbicara dengan beliau waktu berada di seberang Takir. InsyaAllah dalam 2 hari lagi saya akan ke sana nanti. Kita akan berbincang dengan Datuk Razif sebab ada kawasannya dah. Peruntukan Datuk Najib dah lulus dengan 135 juta apa ya. Zaman dulu. Zaman Datuk Razif mana. Tapi akhirnya dibatalkan. Jadi itu keadaannya saudara. Apabila politik meletakkan kepentingan politik, akhirnya rakyat yang tersisih. Saudara. Saudara yang bakri itu indah kabar dari rupa. Hanya rakyat saja yang mengerti erti kepedihan dan derita kehidupan pemimpin. Kadang-kadang mereka hanya menyusuri kehidupan yang indah-indah saja. Saya terus terang saya dengarlah live saya malam-malam atau petang-petang. Lain tak ada, saya membicarakan tentang derita rakyat, kehidupan rakyat. Orang mungkin tak suka dengar, tapi selalu saya katakan saudara, realiti itu adalah satu benda yang pahit. Kebenaran itu adalah satu kepahitan. Tapi kalau mereka sanggup menerima kepahitan itu, itulah ubat. Tidak ada ubat yang manis, saudara. Saudara, kita juga dalam kekangan waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yus, pada Awang. Nak cakap apa, Awang? Cakap sepatah 2 kata, Awang. Awang cakap apa? Tak nak cakap banyak lah. Maknanya ke nelayan, perkampungan nelayan ni, majoriti dia menelayang. Ya. Ini dia nak keperluan asas. Ya. Yang pentingnya kalau yang datuk-datuk tu kalau boleh sumbangkan benda yang
asas. Asas untuk nelayan. ya. Ya. Dipukak, tali, Hmm. batu, apa panggil batu... Ladung tu lah. Pemberat tu. Timah dia tu. Timah tu. Mana yang tu yang penting untuk nelayan. Ya. Mana bukan saya nak mengatakan yang itu buruk, yang ni baik apa. Ya, tak baik. Yang Kita asas, yang asas tu. Okey. Maknanya benda-benda kata orang nelayan kadang-kadang dah 3-4 bulan tak pergi ke laut, tak masuk asir. Ya. Nak beli pukak pun tak boleh. Ya. Mana minta bantuan daripada yang asas tu, daripada yang berhormat apa begini. Ya, saudara, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yus sebab dia mengizinkan kita untuk berbicara di hadapan halaman rumah dia, saudara. Di belakang itulah rumah Pak Yus, saudara. Saya memilih begini. Terima kasih. Pak Yus, apa nak cakap Pak Yus? Tak ada apa cakap. Cakaplah Pak Yus nak kata apa. Jangan maki orang sudah Pak Yus. Apa harapan Pak Yus? Kita nak minta bantuan lah kalau boleh. Sikit-sikit kalau boleh tolong. Ya. Saudara, Kalau boleh ya. nak minta rumah apa. Sebenarnya impian mereka saja Basic sangat. terlalu basic. Bukanlah mereka mahukan kayangan. Warga nelayan bukan mengharapkan satu benda yang turun duit beribu-ribu. Tidak. Saya rasa itu tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya apa yang kerajaan perlu lakukan. Ya. Saya rasa kalau Datin Najib dengar ni, saya rasa bot mesti bot yang besar, yang boleh pendapatannya, yang boleh menjamin masa depan. Ya. Bukan kais pagi makan pagi dia hilang. Kan mesti kena ada satu pendekatan yang lebih. Kalau banding dengan di Thailand sekarang ni, dia punya teknologi cukup tinggi. Betul. Untuk nelayan. Diorang boleh hidup mewah. Satu bot, kalau kita fikir nelayan yang diorang pintar ni, harga RM20,000, RM30,000. Tapi sebenarnya untuk mendapat khazanah yang begitu tinggi, kaya dalam lautan ni, kena ada yang kurang-kurangnya RM100,000, RM200,000, RM300,000 bot. Kerajaan kena fikir di situ. Itu yang saya Ianya sampaikan. memberi pulangan yang baik pada negara sebenarnya. Betul. Kan? Harga sebenarnya banyak kekayaan yang dalam lautan ni, tapi Khusus untuk menangani keterjaminan makanan. apa yang kita dapat hanya secebis. Ya. Betul Kan? aja. Secebis je. Bila nelayan daripada luar datang, kita bising. Ya. Kita sendiri Tak jaga. Tak nak usahakan untuk dapatkan benda tu. Ya. Itu pandangan saya lah. Ya, saudara, itu pandangan daripada Raja Anwar, Raja Adnan yang sendiri hadir di sini. Ya, Raja Anwar, ini apa, Saudara Muhammad Azmi Ali, dia kata, salam kat Raja Rak dia, from Taiping with love, katanya. Oh, Taiping lah tu. Lanong, ada gangguan lain bila kita bercakap benar. Memang, saudara, saya tahu ada gangguan lain bila kita bercakap benar. Lain yang satu lagi tu memang sekejap ada, sekejap tak ada. Biasalah tu, saudara. Apa nak buat? Tapi asalkan kita jangan menggajak orang buat kerja bukan. Secara Atan Kota, kami petani harga padi dah naik. Sekali subsidi ada 1,800 katanya satu tan. Terima kasih. Terima kasih Kerajaan Madani katanya. Saudara. Bagi saya, saudara, yang benar kena kata benar lah. Yang tak betul kena kata betul lah. Sebagai saya sekarang ni sudah sampai masanya kehidupan nelayan ini diperjuangkan. Rakyat adalah sekata. Ya. Dan warga saya kata yang membuat dasar adalah orang politik. Yang pelaksana adalah kaki tangan kerajaan. Kerja. Saya tak nak marah pada orang politik pun tak boleh. Pelaksana pakai kaki tangan kerajaan. Kalau mereka cukup prihatin. Sebab kebanyakan kaki tangan kerajaan juga, mereka hadir daripada keluarga yang bukanlah kaya raya juga. Mereka ada juga kaki tangan kerajaan yang bergelar, pengarah dan sebagainya. Mereka dulu ada anak peneroka, anak nelayan, anak buruh dan sebagainya. Bila dah ada kuasa, laksanakanlah untuk rakyat. Sebelum saya marah lagi secara untuk bicara gini setakat ini, saudara, mungkin malam nanti kita akan lewat sikit beberapa saya persiaran, mungkin dalam pukul 11. Sebab saya ada hal lagi, saya nak berjumpa dengan rakyat-rakyat di sini untuk mengutip cerita-ceritanya untuk kita berbicara malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Yus. Saya ucapkan terima kasih kepada Awang. Sampaikan salam saya kepada seluruh warga di kampung Kuala Kemamang. Tetap dalam ingatan saya akan bawa hinggalah ke alam akhirat nanti. Di sinilah lahirnya bangsaku yang tidak dapat dibanggakan erti kemerdekaan. Bangsaku bangsa merdeka tapi hidup mereka masih lagi dirundung malang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat beristirahat. Terima kasih. Bang, Instagram disuruh ganggu apa bang?